pengajian luar macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masih lagi dari bicara Tuan Syekh kita ini, iaitu Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada pagi ini kita berbicara lagi mengenai doa, di mana sebelum ini kita beberapa kuliah membincangkan mengenai kita nampak Allah ataupun tidak. Dan rasanya persoalan mengenai lihat Allah itu sudah banyak disebut, baik makna nampak itu ialah basirah ataupun ru'yah dan sebagainya. Dan perbincangan ataupun apa yang disebut oleh Tuan Syekh pada pagi ini mengenai doa bukanlah juga suatu tajuk yang baru, tetapi melengkapi perbincangan yang sebelum ini ada disentuh beberapa kali, walaupun ianya tidaklah berurutan, tetapi disebut sudah beberapa kali. Kalau sahabat-sahabat masih ingat, cuba lihat di dalam buku tuan-tuan, mula-mula sekali kita bercakap pasal doa pada hikmah ke-6 atau ke-7, saya pun tak ingat dah. Tapi sebelum 10 lah. Hikmahnya berbunyi apa ya hikmahnya sebut, la yakun ta'akhuri atai ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'saka fahuwa dhamanul lakal istijabatu la fima takhtaruhu walakin fima yakhtaruhu fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Hikmah ke-6 tersilap saya, betul Itu kali pertama Tuan Syekh berbicara mengenai doa. Kemudian dia berjalan dalam bicara lain dan dia sentuh balik pasal doa, dan nampaknya pagi ini sekali lagi dia bercakap pasal doa. Secara ringkasnya sahabat-sahabat, ada beberapa kesilapan, dan kesilapan itu bukanlah suatu yang membawa kepada kesesatan, tetapi kesilapan itu disebabkan oleh mungkin kerana kita tidak sedar, ataupun mungkin kerana berlaku salah faham. Tuan-tuan, kita kena ingat setiap kali kita berubah fasa, maka perlu ada perubahan pada diri kita juga, supaya kehidupan kita pada fasa-fasa yang sedang kita lalui itu selari dengan apa yang ada pada kita. Tahun ni saya dah masuk Jubli Emas, dah masuk 50. Dan saya ada tulis panjang dekat Facebook saya apa yang saya belajar dari tuan-tuan yang sudah 60 tahun lebih. Salah satunya ialah jangan lagi nak hidup macam orang muda, sebab kita dah semuanya mula menurun.
Jangan cemburu dengan anak-anak. Kita cuba memahami mereka, dan jangan banyak sangat fikir pasal wang. Apa yang ada itu memadai dan sebagainya lah. Maksudnya setiap fasa hidup itu ada dia punya perkara yang perlu kita penuhi. Jadi samalah juga tuan-tuan, apabila kita menuju kepada Allah, mungkin kerana pengajian di masjid ini dia tak pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebabnya masalahnya ialah masjid ni dia tak ada graduasi. Maksudnya tak kata, sebab yang datang ni ada rajin, ada malas. Yang malas jadi rajin pun ada, yang rajin jadi malas pun ada. Jadi payah nak buat level mengajar di masjid. Jadi oleh kerana itu, guru-guru yang mengajar tu dia mengajar bagi mengisi ruang yang ada. Tak boleh nak fokus dengan makna tuan-tuan betul-betul ingin ikuti pengajian itu dari awal sampai akhir. Jadi kerana sistem begitu tuan-tuan, akhirnya terbentuklah corak berfikir dan corak beragama yang tidak seragam, sedangkan setiap orang itu berubah fasa dari fasa itu kepada fasa berikutnya. Jadi tuan-tuan, orang tasawuf kata, jika seseorang itu tidak kenal Allah, dia beriman dengan Allah tapi dia tidak begitu kenal Allah itu siapa, maka ada sikap-sikap yang ada pada dia itu boleh diterima sebab dia tak kenal. Tetapi apabila dia sudah melalui fasa-fasa pengajian dan akhirnya dia sudah mula kenal Allah, maka sikap yang dulunya boleh diterima sudah dianggap biadab dah, sebab dia sudah berubah fasa. Jadi itu yang ingin ditegur oleh Tuan Syekh pada pagi ini. Maksudnya, kalau saya mengajar tasawuf dengan tuan-tuan, rasanya dah nak makan pulut kuning dan nak habis dah buku kita ni. Maksudnya lebih kurang 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, tuan-tuan mula dengar apa yang Tuan Syekh bercakap dari kitab Hikam. Jadi maka pastinya lah pengenalan tuan-tuan tentang Allah itu tidak sama seperti hari ini. Atau lainlah kalau saya tanya tuan-tuan, macam mana sepanjang mengikuti kelas Hikam? Alhamdulillah ustaz, seperti biasa je. Mari dengar, lepas tu terlelap, sedar-sedar dah habis. Kalau macam tu ada masalah lah tu tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan tak berubah fasa walaupun buku kurikulum dah nak habis dah, tapi masih duduk gitu. Betul lah, itu ada masalah. Mungkin masalah pada guru, masalah pada penyampaian ataupun cara belajar begitu. Tapi mengikut sukatannya, sepatutnya tuan-tuan sudah berubah fasa dah jauh dah pergi. Jadi tuan-tuan, 4 tahun yang lalu pada hikmah ke-6, Tuan Syekh kata, orang yang menuju kepada Allah, salah satu perkara yang sering mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah ialah doa. Sering digunakan untuk mendekatkan diri seorang pada Allah itu adalah doa. Ini bicara 4 tahun yang lalu. Dia kata doa. Jadi apabila dia sebut doa, maka Tuan Syekh ingin menyatakan kepada kita ada sedikit kekeliruan di antara soal dengan doa. Dalam bahasa kita, perkataan as-su'al disebut dengan makna soalan. Betul kan? Soal. Itu bahasa kita terjemuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, apabila disebut soal, maksudnya minta. Jauh benar. Dalam bahasa kita, maknanya bertanya. Dalam bahasa Arab membawa makna meminta. Kemudian bagi menggambarkan perkataan berdoa,
agama kita tak ambil perkataan yang kita terjemuh ke dalam bahasa kita. Dia guna perkataan ad-du'a. Jadi saya tak tahulah di mana silapnya. Akhirnya kita dapati apa yang ada dalam benak fikiran tuan-tuan, doa itu maksudnya minta dengan Tuhan. Tuan-tuan faham begitu ya? Doa bermaksud minta dengan Tuhan. Tapi agama sendiri tak beri pun definisi itu. Tuan-tuan ambil mana definisi itu, saya pun tak tahu. Agama tak kata pun doa bermaksud minta dengan Tuhan. Kalau minta dengan Tuhan, agama sebut su'alullah. Su'alullah. Mari kita baca Quran. Sebab Quran yang mendefinisikan benda tu kan. Jadi Quran lah yang menjadi rujukan kita. Jadi kalau kita rasa kita dah silap sekarang, jangan salahkan agama lah, salah kita lah. Mari kita dengar ayat ini. Allah Ta'ala kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu lakum. Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu lakum. Dalam ayat itu kata, apabila seorang hamba itu ada keperluan, maka dia mintalah dengan Allah kerana Allah itu dekat dengan dia. Tapi Allah tak kata doa lagi. Allah kata mintalah. Bila kamu ada masalah, kau mintalah dengan aku. Tapi cara kamu minta itu ialah dengan berdoa. Kan? Dia kata gitu. Cara kamu minta ialah dengan berdoa. Dan bila kamu minta dengan aku dengan cara berdoa, aku akan kabulkan. Jadi itu menunjukkan kepada kita, kita ada dua type minta. Satu type, kita minta tapi bukan berdoa. Satu lagi type, kita minta juga tetapi melalui doa. Jadi apa yang ada sekarang tuan-tuan, sudah berlaku kekeliruan di kalangan kita, di mana kita menganggap minta itu otomatik adalah doa. Dan doa itu otomatik adalah minta. Itu yang orang tasawuf kata tak tu. Jadi oleh kerana itu, maka Allah tidak pernah berjanji untuk memberi apa yang kita minta. Dia tak pernah janji. Jadi kalau tuan-tuan kata, saya minta macam-macam dengan Allah, tak beri-beri juga kat aku, malah nak berdoa, kata-kata awak dah keliru tu. Awak minta dengan dia, dia tak beri, awak nak marah apanya? Dia tak pernah janji pun bila awak minta dia akan beri. Tapi yang dia janji, bila awak berdoa, dia akan beri. Doa kami tak serupa lah. Tak serupa. Siapa ajar awak serupa? Tak serupa. Seperti mana ramai kita keliru dengan kita menyamakan banyak terminologi yang datang daripada bukan agama, kita kata serupa dengan agama. Dulu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh beza tak antara demokrasi dengan syura? Dulu orang kata syura, demokrasi lah, demokrasi syura lah. Tak tuan-tuan, letih ustaz-ustaz nak jelas bahawa syura lain, demokrasi lain. Tapi sekarang mudah dah nak beritahu. Sebabnya bagi demokrasi, bodoh pun boleh jadi menteri. Betul kan? Demokrasi. Tapi kalau syura tak boleh. Nak jadi wakil rakyat kena transparan, tak ada kes mahkamah. Nak jadi ahli syura tu dalam Islam. Jadi syura dengan Islam lain lah, mujurlah. Dah ada sekarang, mudah nak jelas. Lain, demokrasi lain, syura lain. Sebab syura itu orangnya kena thiqah,
tak boleh ada, baru dipanggil ahli syura. Jadi maksud ahli syura ialah orang yang memang terbaik untuk menjadi pemimpin. Dari ahli politik yang demokrasi, orang yang pandai putar untuk jadi pemimpin, dan dia pun berputar lah. Kita pun putar juga. Itu pula. Jadi itulah demokrasi itu, tuan-tuan. Oh begitu. Iyalah, tak daripada dulu lagi tak pernah samanya. Habis saya faham sama tu awak. Bila pula orang kata samanya. Jadi sekarang apabila kita sebut doa, tuan-tuan tak jumpa dalam Quran Allah sebut mu minta aku beri. Kalau Allah janji semua yang kita minta dia beri, tuan-tuan, saya boleh marahlah dekat Allah, saya minta nak jadi Perdana Menteri, tak dapat-dapat, tapi saya minta je lah. Saya tak pernah berdoa pun. Jadi doa satu benda lain. Misalnya Allah sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhan kamu, berdoalah kepada aku, pasti aku akan kabul. Dia tak kata is'aluni u'tika. Itu baru betul. Is'aluni maksudnya mintalah dengan aku berilah. Dia tak sebut pun gitu. Jadi nak marah apa kat dia ya? Dia tak tipu kita, dia tak kelentong kita. Cuma dia sebut dalam bahasa Arab. Orang yang terjemah bahasa tu kat kita tu tak berapa amanah. Dia pakai ambil mudah. Kita pun fahamlah doktrin yang menyimpang itu. Akhirnya kita duk marah-marah kat Tuhan. Bapa aku minta tak beri, bapa aku minta tak beri, dia minta beri. Kalaulah Allah itu dia jawab direct kita, saya rasa pakai mati terkangkang kita. Aku beri ke dia sebab dia berdoa, mu minta. Jadi minta benda lain, doa benda lain. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita yang belajar tasawuf ni sepatutnya awal-awal lagi kita faham. Sebab Tuan Syekh dah bercakap 4 tahun yang lalu, iaitu pada hikmah ke-6. Tapi nampak ke gaya muka tuan-tuan macam baru dengar pagi ni je. Itu masalah tu. Tapi bagus juga ya, ucap benda sama pun tuan-tuan macam baru dengar je ya. Dia ada komputer ni, dia ada satu setup dekat fakulti tu, saya tengok pihak universiti buat. Kita guna-guna, sekali kita shut down tu, dia buka balik, dia reset semua file yang kita buat tadi hilang habis. Bila tanya kenapa, supaya tak ada virus. Mungkin gitulah. Tuan-tuan pun macam itulah. Dengar habis kelas, delete semua, betul kan? Mari pula gitu. Saya bergurau je lah tuan-tuan. Okey, bermaksudnya tuan-tuan, bahawa kita yang belajar ni kena faham doa lain, minta lain. Jadi apabila kita dah faham macam tu, maka cara kita berinteraksi dengan Allah ialah berdoa lah. Tapi bagi orang yang tak kenal Allah, dia interaksi dengan Allah dengan meminta. Jadi Allah pun tak marah lah. Orang nak minta dia tu, minta lah. Tapi cara kita mesti berbeza. Okey tuan-tuan, saya nak sebut beberapa contoh ya. Cuba tuan-tuan baca Quran. Dan tuan-tuan baca Quran sampai tempat doa-doa Nabi. Kan? Doa Nabi, Nabi Yunus penuh berdoa, Nabi Ibrahim penuh berdoa. Cuba tuan-tuan tengok. Ada sampai sejekal tak doa dia tu? Pendek je, situasi yang dia lalui getir sangat. Cuba tuan-tuan imagine, tuan-tuan jatuh dalam laut dan ikan paus nak telan tuan-tuan. Masa tu doa tuan-tuan saya rasa ada 2 depa kali kot. Dan tapi Yunus alaihi salatu wassalam, dia masuk dalam perut ikan paus tu, doanya pendek aja. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Jadi tuan-tuan, saya pun bila tok guru tasawuf kan, saya pun faham gitulah. Pernah beberapa kali dulu ada banyak exam kan. Sekarang dah sebab Covid, menteri kita batalkan semua exam. Anak-anak kita cukup seronok sebab tak ada exam. Jadi bila dulu ada exam, setiap kali nak exam mestilah mak ayah akan risau lebih daripada anak. Lebih-lebih lagi mak lah, ayah tak risau sangat asalkan bayar yuran je.
Pernah satu kali anak saya nak SPM. Anak perempuan tu dia tak marah sangat kat saya, anak lelaki sebab putar alam tu nak SPM. Jadi kita pun sembahyang ajak lah dengan dia malam. Esoknya nak exam, anaknya terkangkang tidurnya, ayah ngemuk je sembahyang. Doa kan. Jadi kita pun berdoa lah, lebih kurang dalam seminit lebih je lah saya berdoa. Isteri saya tepuk kepala baru. Dia kata, "Oi, pok lebah. Panjang sikit kat doa." Saya kata, "Nak doa apa panjang-panjang? Nak sebut fizik A, matematik A, nak sebut gitu ke Tuhan?" Dia kata buat supaya ustaz-ustaz duk buat ni bapa ustaz pun malah doa. Kena marah tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, yang marah kat saya tu ustazah tu. Ini saya tu ustazah tu. Kena marah juga. Maksudnya kalau ustazah pun tak faham, tuan-tuan lagi tak faham. Kena marah tu. Jadi kita memanglah nak berdoa, tapi tuan-tuan tak malu ke? Ya Allah, anak saya nama Pulan bin Pulan, nombor IC-nya bla bla bla, nombor metriknya bla bla bla. Dia nak masuk exam hari ni matematik. Matematik ada 4 bahagian. Bahagian pertama ada 20 soalan. Kalau boleh biarlah A belaka. Tuan-tuan nak doa gitu? Tobat saya tak doa gitu dengan Tuhan. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila kita berdoa begitu, dia menggambarkan bahawa Tuhan tu bodoh, kita cerdik. Ya, betul kan? Kita ajar dia satu-satu. Macam dia tu tak tahu langsung pasal exam. Macam dia tu Tuhan yang sibuk, enjoy. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Allah tahu semua benda, dia mengurus alam. Takkan. Kalau tuan-tuan nak buat macam tu, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan disuruh oleh anak ataupun isteri pergi ke kedai, isteri sebut 4 kali benda sama, tuan-tuan senyum ke tuan-tuan nak napa dia? Saya dia nak marah, dia kata, "Bang, nanti pergi kedai jangan lupa beli benda tu." Okey. Lepas tu saya kata WhatsApp je lah. Okey, dia pun WhatsApp. Jadi maksudnya kita tengoklah dekat message tu kan. Kejap lagi dia kata, "Pergi nanti beli, kita pun jeling." Ingat aku tak reti ke? Bini ajar kita 3 kali pun kita marah dah. Itu kita yang memang dah lupa, nyanyuk pun egonya marah. Tuan-tuan ingat Allah. Okey kah? Tuan-tuan ajar dia satu. Jadi itu yang sebut. Bila kita tak kenal Allah, mungkin kita bersikap begitulah. Tuan-tuan. Kita akan bersikap begitu. Pada tahun 2004, tu imam tu di Masjid Bangsa tu dia tua dah, nyanyuk kali kot. Tak mari masa tu enactment belum keluar lagi bahawa imam berumur 65 tahun kena pencing wajib. Dululah itu 2004 belum keluar lagi. Dia tu imam tu kita orang panggil Pak Loh dia. Satu malam saya mengajar dia tak mari. Jadi bila tak mari, ustaz ajalah kan cerita imam, tak apalah. Sebab dia dah tua, okeylah. Sudah semayang, ada seorang tu dia ajak, dia kata minta ustaz dan jemaah pergi kedai dia baru buka. Bila sampai kedai dia, kita pun solat hajat, okeylah macam biasalah. Kemudian dia bagi kat saya 4 helai kertas A4 yang tulis semua je nama baju dan saiz. Tu saya sebut dalam doa, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang nak doa macam mana? Ya Allah, lariskan jualan baju Alien Delon saiz A dan FF. Allah. Saya baca 2 baris tu berasa macam Allah. Akhirnya, ya Allah, lariskan jualan semua yang ditulis dalam kertas ini. Cukup lah. Jadi bila saya baca setengah kertas, ada 3 line setengah lagi tak baca. Sudah sembahyang tu, dia kata, "Ustaz, kenapa tak baca lagi?" Saya kata, orang tak doa macam tu. Bukan macam tu berdoa dengan Tuhan. Sebut semua. Tapi bagi dia, okeylah. Sebab dia kan orang biasa. Pergi masjid kerana sekadar nak suruh sembahyang ajak je. Okeylah. Tapi kita yang dia suruh tu, tak boleh tuan-tuan. Jadi maksudnya begitulah. Saya tak kata orang yang suruh tu dia salah, dia bukan.
dia tak kenal, okey lah. Tapi bagi tuan-tuan yang dah belajar tasawuf, dah masuk 4 tahun lebih duduk menadah dengan saya, sejak tak bawa buku tu, ataupun yang bawa macam Haji Anwar dah nak jadi budu dah tu, takkan macam tu lagi. Kan takkan perangai kita macam orang tu lagi, sebab kita dah faham lain dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang kenal Allah beza dengan orang tak kenal Allah ialah ada dua. Pertama, orang yang kenal Allah dia kerap berdoa tapi doanya pendek. Dua lah kan, satu dia kerap, yang kedua doa tu pendek je lah. Adapun orang yang tak kenal Allah, dia jarang berdoa tapi doanya panjang. Jadi tuan-tuan nak mana satu? Jadi kalau saya nampak tuan-tuan berdoa panjang-panjang tu, lepas tu jarang-jarang berdoa, orang Kelantan panggil tak makan ajar. Maksudnya beritahu tak faham juga tuan-tuan. Okeylah. Tapi kalau tuan-tuan dah faham, kita berdoa pendek je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz ke imam, bila dia berdoa untuk masjid panjang. Sebab orang dalam masjid tak semua tahu Allah, tak kenal. Okeylah. Tapi cuba tengok dia berdoa seorang. Allah SWT. Jadi kalau tuan-tuan faham, Allah pendeknya doa, sombongnya, tak minta belakang. Tuan-tuan minta detail itu dia anggap mempelekehkan Allah. Macam Allah tak tahu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi kan, tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah ada mengumpulkan sebuah buku, dalam sebuah buku tajuknya Al-Azkar, himpunan doa-doa Nabi. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku tu, doa Nabi 3 baris, 2 baris, tapi semua situasi dia berdoa. Itulah maksud doanya sebenar. Doa tak perlu panjang, sebab orang yang kita nak berdoa itu dia tahu kita, dia baik, dia macam-macam. Saya tak tahu tuan-tuan nak tahu isteri tuan-tuan puas hati ke tidak dengan tuan-tuan, tuan-tuan tanya dia masa anniversary. Jadi saya pun tak lama lagi anniversary juga ya. Saya ingat setiap kali saya anniversary dengan isteri, saya selalu minta dia bawa senarai. Tapi jangan baca masa candle dinner tu, baca lepas tu lah. Jadi bila makan malam tu, dia bagi senarai, saya pun bagi senarai. Jadi dia senaraikanlah apa yang dia tak puas hati ke apa. Jadi alhamdulillah, makin lama kahwin, senarai tu makin pendek. Yang terakhir sekali, senarainya cukup syahdu dan pendek. Dia tulis apa? Ikut mung lah serabut tu. Tuan-tuan gelak tu lebih kurang tu je lah. Mungkin dalam bahasa Inggeris ke apa benda, tapi ayat lebih kurang, maksudnya letih dah tulis senarai, tak boleh-boleh juga. Jadi lazimnya tuan-tuan, apabila kita duduk dengan pasangan kita, bila pasangan kita puas hati dengan kita, kita tanya dia, awak nak apa? Dia akan sebut, entah, ikut abang je lah. Kenapa isteri kata ikut abang? Sebab dia tahu suami dia cakna tentang dia. Beri rumah, beri makanan, beri perlindungan, beri keseronokan. Dia nak minta apa lagi? Nak minta apa? Jadi samalah juga kita dengan Allah. Allah buat itu, buat ini, segala yang terbaik untuk kita. Nak minta apa lagi? Jadi sebenarnya minta tu tak ada dah. Yang adanya doa. Jadi doa itulah yang menjadi silap di kalangan kita dengan menganggap doa itu adalah minta. Lebih-lebih lagi dalam bahasa kita pula sebut minta doa. Oh tu kan? Minta doa. Jadi pagi ni Tuan Syekh kata doa tidak begitu. Itu dia punya ringkasan bicara pagi ni. Mari kita baca hikmahnya pula. Apa kata Tuan Syekh? La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyati. Maksudnya kata dia, la yakun, jangan sesekali berlaku. Maksudnya
kita yang dah sampai ke tahap ini jangan lagi buat, kata dia. La yakun maksudnya jangan sesekali berlaku pada kita bahawa kita meminta dengan Allah, iaitu menjadikan doa itu sebagai permintaan untuk dia beri sesuatu kepada kita. Kenapa kata jangan berlaku begitu? Kerana itu menunjukkan bahawa kita tak kenal Allah tu siapa. Ya, kita tak kenal Allah itu siapa. Sebaliknya, jadikanlah doa itu ialah sesuatu untuk kita ekspresi akan rasa hamba kita terhadap dia dan ingin melaksanakan hak-hak ibadah kepada Allah. Ayat itu agak panjang, simpul mudahnya ialah dua perkara. Kita pada hari ini harus faham bahawa doa itu ialah ibadat. Dia adalah ibadat. Ibadat bermaksud kita kena sentiasa buatlah. Bukan masa susah baru kita buat. Kita buat sepanjang masa. Jadi bila kita sepanjang masa buat, maka bila sampai masa kita susah, kita selit minta tadi dalam doa tu. Maka mudahlah dia terima sebab dia dah selalu dengar kita. Jadi itu yang dia naknya, iaitu berdoa ajalah. Jadi sebab tu kita lihat Nabi tu dia tak lekang berdoa. Jadi bila sampai masa yang terdesak, maka dia selitkan dalam doa. Itu yang doa dia menjadi tu. Yang kita pula tak pernah berdoa, bila susah baru berdoa. Itu minta, itu bukan doa. Mana muka kamu? Masa lain. Tuan-tuan, minta maaf lah ya. Kadang-kadang kita pun rasa nak komen juga ahli Korea. Ahli Korea je asyik komen orang masjid, kita pun komen dia orang juga. Tuan-tuan, kadang-kadang ahli Korea ni kan, dia ingat kita orang mari masjid ni orang tak ada kerja. Dia ingat macam tu lah. Orang tak ada kerja, orang tak ada pitih. Dia ingat macam tu. Dia tak tengok kereta hak mari tu Audi-nya macam-macam. Jadi bila mereka susah, mereka pun bawa lah mihun goreng, kayak ketuk email. Terima, tolong Maya ajak sikit. Lepas tu pastikan tahlil tu panjang sikit lah, jangan duduk pendek-pendek. Bawa mihun goreng Singapura je, minta macam-macam. Jadi tuan-tuan, kita dah tua tuan-tuan, lepas isyak mana boleh makan dah, kecil manis, betul kan? Kita pun ada bini, anak, cucu duduk rumah nak balik bermesra. Tapi dek kerana ahli Korea minta tolong, kita pun buatlah. Okey lah. Kita tak harap pun dia bagi makan, sebab kita pun boleh makan. Bukanlah kita duduk di Ethiopia, betul kan? Maksudnya, apa yang awak minta, kita boleh tolong support. Okey lah. Tapi awak juga kena ingat, janganlah bila susah je mari masjid. Marilah hari-hari lain, kami pun nak tengok juga muka awak. Takkan kami je berdoa dekat awak je. Awak marilah juga join kita orang. Enjoy duduk masjid, duduk surau. Ini tak pernah nampak muka, tiba-tiba mari nampak dia tu. Macam wakil rakyat lah kan. Tak pernah nampak walaupun banjir tu kan. Bila nak pilihan raya, sengih mari pokeran busuk tuan-tuan. Jadi kita semua tak suka tuan-tuan. Susah aja nampaklah muka dia. Malah senang tak ke mana tak tahu. Jadi Allah, tuan-tuan ingat dia gitu kah? Ada satu hadis Nabi disebut. Nabi kata, "Iza aratta an ta'rifa qadraka fihi fanzur." Itu kata Ibnu Athaillah. "Iza aratta an ta'rifa qadraka fihi fanzur fi madza yuqimuka fihi." Bila kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah dia letak kamu di mana. Kemudian disokong dengan satu hadis Nabi, jika kamu ingin mengetahui kedudukan kamu di mata Allah, maka lihatlah Allah di mata kamu. Jadi kalau kita letak Allah dalam senarai terakhir, maka Allah akan letak kita dalam senarai
terakhir jugalah. Jadi untuk memastikan apa yang kita minta Allah kabul, kita kena sentiasa berdoa lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang dekat email saya tu selalu dapat sekolah ataupun ustaz minta derma. Jadi kadang-kadang dia orang minta derma ni, tuan-tuan, kita kena ingat ya, kita minta duit orang. Saya pun terima kasih kawan-kawan yang ada kat sini support anak murid saya. Kita kena ingat ya, bila kita minta duit orang, dalam Al-Quran ada diajar kita secara tersirat, nak minta duit orang ada 3 benda yang kena buat dulu sebelum minta duit. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu dia punya duit kan. Dalam agama kita sebut al-malu malullah. Harta itu adalah harta Allah. Dia bagi kita pinjam je. Tapi oleh kerana dia dah beri duit tu kat kita, dia nak minta balik dengan kita, dia buat 3 perkara. Sedangkan duit tu duit dia. Apatah lagi kita nak minta duit orang yang memang bukan duit kita, duit orang, duit orang. Maka ada 3 perkara saya belajar. Cuba tuan-tuan tengok ya, surat peringatan zakat dari lembaga zakat dengan surat peringatan hasil daripada lembaga hasil. Tuan-tuan tengok surat lembaga hasil memang macam something, tuan-tuan. Betul saya tak tahu tuan-tuan ikhlas kau bayar hasil. Saya tak pernah ikhlas. Cuma takut kena denda. Tapi kenapa tuan-tuan bayar zakat? Tuan-tuan bayar dengan hati yang tenang. Cuba baca surat dia tu. Jauh sangat surat peringatan zakat dengan surat peringatan hasil. Surat peringatan zakat, Assalamualaikum Tuan Haji Jani ke apa benda. Lepas pada dia bagi salam tu, nama dia sebut penuh. Betul kan? Dan orang pun suka lah. Oh, sebut nama penuh. Lepas pada tu, semoga Tuan Haji Jani sihat. Dan Allah Ta'ala, doa dulu. Semoga awak sihat, bertambah rezeki, bla 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 bla. Kita pun rasa, okey lah. Awak doa kat saya. Lepas doa, dia pun kata, terima kasih tahun lepas telah bayar zakat, bla bla bla. Oh, ingat jasa aku beri dulu. 2 dah buat, betul kan? Dan itulah yang ada dalam Quran tu. Doa. Lepas tu terima kasih. Lepas terima kasih tu, saya mencadangkan agar Tuan Haji Jani pada tahun ini membayar zakat dengan lembaga zakat Selangor, bla bla bla. Lepas akhir tu doa pula. Lepas tu tanda tangan pengurus besar zakat. Kita terus bayar zakat dengan hati yang terbuka sebab cara dia bercakap baik je. Tuan-tuan baca surat lembaga hasil. Anda hendaklah membayar perkara tunggakan yang belum dibayar. Jika tidak akan dikenakan denda ataupun dimasukkan penjara. Surat ini tidak ada tanda tangan kerana ditulis oleh komputer. Allah. Orang buat surat kat lembaga hasil tu dia tak ngaji ke? Tak tanya ke ustaz macam, kalau awak minta elok kan, hanya in je, print juga. Yang lembaga zakat tu print je. Tapi dek kerana dia tulis elok, maka orang pun sukalah nak bayar zakat. Oh, ini saya tak tahulah, takut tuan-tuan masa bayar hasil tu tuan-tuan, Allah, aku ikhlas membayar hasil. Tak tahulah, takut tuan-tuan sampai tahap macam tu dengan kerajaan, saya tak tahu. Tapi kalau saya, hanya kerana jangan kena denda je, gitulah. Sahaja aku bayar hasil, jangan kena denda kerana Allah Ta'ala, gitu je lah. Lepas tu kita tanya dia belanja ke mana duit kita, kena marah pula. Paling kurang lembaga zakat hantarlah berapa banyak. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, duit orang ni kalau kita nak minta ataupun barang orang nak minta, paling kurang tanya khabar dulu, betul kan? Puji dulu, terima kasih dulu, lepas tu minta lah. Dan dalam minta pun, sedangkan lembaga zakat tu bukan minta duit kita, dia minta duit orang miskin yang duduk dalam wallet kita tu. Tapi dia tak guna ayat kamu kena bayar, itu ayat hasil. Tapi ayat lembaga zakat, saya mencadangkan. Jadi samalah juga bila tuan-tuan nak minta dengan Allah. Ya Allah, kau tahu tak kecil mani aku lah ni tak turun-turun 24. Oh, payah nak mari masjid, bagi-bagilah sembuh.
Allah, Haji Anwar aku tengok dia tak ada setara mana pun, apa tak beri kecil manis ke dia. Habis orangnya kait bila minta dengan Tuhan. Allah tu siapa ya? Awak nak minta macam mana? Minta lah elok-elok. Sedangkan apa yang dia nak beri kat kita tu, mungkin dia dah beri dah, kita salah guna ke apa benda. Jadi sebab itulah bila orang tasawuf kata doa dia bukan minta, tuan-tuan. Doa ialah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyempurnakan perhambaannya kepada Allah. Maka kita berdoa lah. Kita susah kalau kita berdoa, kita senang pun kita berdoa, kita sakit pun kita berdoa, kita sentiasa berdoa. Cuba tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan wakil rakyat Pencing. Saya pun tak ada jumpa, ada sini wakil rakyat Pencing, tak ada ya, semua tak mari belaka. Saya jumpa adalah 2-3 orang yang saya kenal pernah jadi menteri besar. Satu hari ada seorang tu dia pernah jadi menteri besar di sebuah negeri, tak boleh sebutlah negeri mana. Masa dia jadi menteri besar tu, dia batuk pun orang taduh air liu dia. Ini bila dia dah tak jadi menteri besar, dia semayang subuh dekat satu masjid tu. Saya kuliah subuh, sudah kuliah subuh, dia dah tua, dia bangun, ialah sakit lutut, agaknya tersembam. Bila dia tersembam tu, kita pun cepat-cepat pergi angkat tengok, bla 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 lah. Kita masa dia jadi menteri besar dulu tak boleh nak masuk dekat lah, semua orang kawal. Sekarang ambil lah, orang tak nak dah sampah dah. Jadi kita pun, saya kata dulu saya kagum sangat dengan bla 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 bla, tapi tak boleh nak masuk dekat, biasalah sebab menteri besar, saya rakyat marahin dan sebagainya. Oh, dia kata, Ustaz, jom makan nasi rumah saya. Boleh. Yalah, kita selalu ambil dengan orang yang tak guna dah kan. Masa guna orang lain ambil. Jadi kita pun pergi rumah dia. Jadi duduk sembang-sembang dengan dia, panjanglah sembang. Antara benda yang dia kecewa, saya tanya dia, sekarang kan jasa banyak, buat itu, buat ini, apa rasa? Dia kata, saya ada 3 perkara yang saya kecewa dengan rakyat. Ada 3. Yang rakyat kecewa dengan dia ada 30. Yang dia lah dia kecewa dengan rakyat. Saya kata, apa benda? Dia pun sebut salah satunya, dia kata rakyat ni bila nak benda je mari dengan saya. Bila dah serupalah ni, teruk lagi ni rakyat ni kecewa betul kan rasanya. Bila dah dapat tak nampak dah mata hidung. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang yang ada kuasa, bila kita nak sesuatu dengan dia baru kita jumpa dia, lepas tu dah dapat kita tak jumpa dah dia, mesti dia kecewa. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan nak sesuatu dengan Allah baru nampak muka kat masjid. Bila dah dapat tak nampak dah. Jadi sekali lagi tuan-tuan datang bila susah, agak-agak dia nak layan dah. Saya ada pernah sekali di Masjid Syakirin KLCC. Itu cerita Tok Imam tak mari juga sebab Tok Imam duduk jauh. Jadi seorang tu dia sogok sajalah, sogok dengan janji. Dia kata, Ustaz, semayang ajak molek sikit, saya masuk tender dengan Petronas dagang. Oh, apa tendernya? Pembekal tong gas. Dia kata, okeylah, dia Petronas mesti juta-juta punya projek. Dia kata, kalau dapat Ustaz, saya bagi 4 ekor kambing. Punya kedekut juta-juta, 4 ekor je kambing nak bagi. Okeylah, kita pun yalah, semayanglah, ajak dah kawan nak kan, kita semayang. Lepas tu bila nak balik tu pesan dekat imam, nanti ingat tak muka orang tu, bila dia dapat projek minta dengan dia 4 ekor kambing, dia janji bla bla. 2 bulan lepas tu saya jumpa dia masjid tu lah, tanya dia, macam mana projek? Alhamdulillah Ustaz, dapat, alhamdulillah. Lepas tu kambing bagi dah hari tu 2 ekor ya. Dah lepak. Aduh, dia bagi kedekut tak ida masin. Dah lah bodek Tuhan dengan 4, dah boleh bagi 2. Tuan-tuan rasa lepas pada tu orang nak bagi tak kalau tuan-tuan jadi pegawai Allah? Tobat tak bagi dah tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, itulah gelagak manusia. Masa nak dengan Allah macam-macam je bodek. Nak itu, nak ini, nak beri. Bila dah dapat,
Jadi tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan jangan anggap minta itu doa, doa itu minta. Doa ialah ibadah yang kita buat kepada Allah kerana kita hamba dia, maka kita puji dia, kita terima kasih kerana dia beri nikmat kat kita dan sebagainya. Jadi itu yang orang tasawuf kata, itu yang kami maksudkan dengan doa, iaitu setiap kali kita berubah keadaan, maka setiap itulah kita berdoa. Kita nak bangun, kita berdoa alhamdulillah. Kita nak duduk, kita nak itu, nak ini. Jadi kita selalu berdoa. Dan orang yang bila selalu berdoa, doanya tak perlu panjang lah, sebab selalu berdoa. Tapi apabila dia dah terdesak, dia perlu sesuatu, maka dia pun minta. Jadi masa ketika dia minta itulah, dia tidak akan minta secara sembrono, sebaliknya dia minta dengan adab tertib. Kenapa? Kerana dia selalu berdoa tadi. Maka dia akan puji Allah, dia akan selawat dengan Nabi, dia akan pastikan perkara yang tidak menghalang doanya itu telah disempurnakan. Dan bila dia minta dengan Allah pun, dia akan minta perkara-perkara yang penting. Cuba tuan-tuan tengok ya. Bila Aisyah radhiyallahu taala anha, dia selalu kan dikejut oleh Nabi pada 10 akhir Ramadan. Dan Nabi pun bercakap dengan isteri dan anak-anaknya bahawa 10 akhir Ramadan ini ada malam Lailatul Qadarnya dan sebagainya. Jadi Aisyah sebagai orang biasa bertanyalah kepada suaminya, iaitu Nabi, nak buat apa kalau sempat jumpa Lailatul Qadar? Kan orang yang paling tahu apa yang perlu doa ketika mana Lailatul Qadar, Nabi lah. Dia tanya suami dia. Suami dia cakap, bila kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini. Kan dia sebut doa, betul kan? Allahumma inni Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ada dia ajar doa sedepa. Tapi kalau tuan-tuan jumpa ustaz tu, ustaz ni, dia pun bagilah doa macam-macam. Saya cukup suka kunut yang tuan imam tuan-tuan baca. Antara kunut yang paling saya suka, pendek dan padat, tak panjang-panjang. Minta maaf kalau ada orang faham. Saya cuti bulan ujung tahun hari tu, baliklah ke Kelantan, tapi raung Pahang sebelum banjir tu. Radio Pahang bila baca doa Covid lama tuan-tuan. Kongkang tak apa benda dia sebut, kita pun tak tahu. Al-ba'. Orang sebut dalam bahasa kita, dalam bahasa Arabnya disebut jangan terlalu bersajak ketika berdoa. Dan kita tak perlu panjang-panjang. Tu imam kita baguslah, dia kata, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang patut disembah. Aku bersyukur padamu, aku solat padamu, aku mohon ampun denganmu. Jauhkanlah kami daripada wabak, lindungilah kami daripada penyakit, hilangkanlah. Cukuplah. Takkan tu imam kita nak baca mula-mula kau bagi COVID-19, grade-nya N917, lepas tu mari pula Omicron. Allah kan tahu, takkan tu imam nak sebut Omicron, lepas tu mungkin mari cyber cafe ke apa benda pula. Sebutlah, Allah kan tahu. Sebut, ya Allah, jauhkanlah aku dari balak, lindungilah aku daripada itu. Lepas tu dia posut. Seronok sangat dengar doa Tok Imam, sebab dia tahulah Allah tu kan tahu. Jadi bila Allah tahu, sebut je lah apa yang kita risau. Dan nampaknya Tok Imam kita masa baca kunut itu, puji Allah lebih panjang daripada nak minta lindung bala. Dan itulah orang yang betul dalam berdoa tu. Engkau ujung tu, ya Allah, Engkau yang menurunkan balak, Engkau jugalah yang mengangkat balak, Engkaulah yang menguji kami, dan Engkaulah juga yang menyelesaikan masalah kami. Ampunilah dosa kami. Allahu Akbar. Ada imam lain tuan-tuan bila baca kunut, letih kita doa, tak bawa sekejap Maliki lah tu, petuang kak pula tuan-tuan. Oh, tak reti ke tuan-tuan? Jadi bermaksud doa itu tuan-tuan kita tak perlu detail, sebab orang yang kita nak minta doa tu maha mengetahui, dia segala-galanya. Memadai kita sebut yang penting, ya Allah, kami ditimpa musibah,
banjir dan sebagainya, angkatlah hujan ini ataupun berikanlah kebaikan dalam hujan tersebut, selamatkanlah dan sebagainya. Cukuplah. Takkan nak sebut mu tahu Ulu Langat berapa banyak rumah peti ais, selepas tu Dr. Faisal pun dapur dia kena juga. Tak payah sebut tuan-tuan, sebut sikit-sikit dan dia tahu. Jadi itu yang Tuan Syekh kata, bila kita berdoa, jangan ingat doa itu tempat kita isi borang untuk minta klaim dengan kerajaan Selangor. Bukan. Doa ialah ibadah yang akan kita buat sepanjang masa, dan bila kita dah sentiasa berdoa kepada Allah, bila kita susah, sebutlah kesusahan kita itu dalam bentuk yang beradab dengannya, dan pastinya lah apabila dia selalu dengar kita berdoa, dia akan pastikan apa yang kita minta melalui doa yang dilakukan sepanjang masa itu akan dikabulkan. Jadi itu kefahaman doa yang ingin dinyatakan oleh Tuan Syekh. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang bila susah baru nampak Allah, bila senang langsung tak ingat dia, kerana itu dia anggap sebagai suatu yang biadab. Sebaliknya, berdoalah kepada Allah dalam semua keadaan. Dan bila saya sebut doa, janganlah tuan-tuan faham mintalah semua benda dengan Allah. Benda yang kita rasa kita boleh usahakan, kita usaha je lah. Tak perlulah kita nak minta-minta dengan dia. Tapi yang perlu kita minta dengan dia, benda yang kita tak boleh usahakan, iaitu ampunkan dosa. Itu dia yang boleh buat. Minta yang tu lah. Beri kita berkat, kita tak boleh nak buat, dia yang beri. Redailah kita, itu yang dia sahaja. Jadi nampaklah kita seorang yang pandai meminta, di mana kita minta benda yang besar-besar, yang kecil-kecil itu kita hindar ataupun kita buat sendirilah tuan-tuan. Di musim banjir ini tuan-tuan, kadang-kadang ramai ataupun banyak perkara yang membolehkan kita lihat sikap orang, ya. Saya tak tahu banjir di Selangor sebab saya juga, rumah saya kena banjir juga, jadi sibuk bersihkan rumah saya, tak sempat nak bantu orang. Masa banjir di Mani Urai dulu, bila berlaku banjir, maka orang susah, dan orang ni bila dia dah susah, maka dia akan keluar gambaran sebenar dia, diri dia sebenar tu akan keluar. Dan saya nampak NGO yang pergi tolong orang banjir pun perkara yang sama, baik pada NGO dan baik juga pada orang yang kena banjir. Yang pentingnya bila susah, true color itu akan keluarlah dengan sebenarnya tuan-tuan. Okey, antara benda yang berlaku apabila orang tu dia kena musibah, kadang-kadang dia ingat apa saja orang beri dekat dia, dia nak belaka sebab nak cover rugi. Ya, dia nak cover rugi. Contohnya tuan-tuan, di Selangor ni banyak NGO ataupun orang perseorangan mula bagi makanan dalam sehari dua selepas banjir. Dan kita tahu duduk di Kelantan tak sama duduk di Selangor. Persatuan Sikh bagi makan, Persatuan Hindu bagi makan, Persatuan Cina bagi makan, PAS bagi makan, UMNO bagi makan, Amanah bagi makan, PKR bagi makan. Dan orang banjir tu orang tu je, semua bagi tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang dia ambil semua tuan-tuan, lepas tu petang tu dia buang belakang tuan-tuan. Jadi kita pun tahu, apa salahnya kalau kita tak makan, kita kata minta maaf lah, ataupun saya dah kenyang, tapi dia ambil. Dan kita pun kena banjir juga kan, kita nampak lah, oh macam tu. Masa India bagi dia ambil, Cina bagi dia ambil, Melayu bagi dia ambil, Melayu PAS bagi ambil, Melayu UMNO ambil. Jadi kita kata setiap rumah dia ada 7 orang, dia ambil sampai 60 bungkus makanan. Dia makan, kau dia bersih rumah. Jadi kita boleh satu tu cukup lah. Lepas tu makan pun tak lalu sebab rumah kena banjir. Kau tuan-tuan lalu makan, masa nak makan tak nak makan. Petang tu kita tengok dia letak kat tong sampah bertimbun. Jadi perkara yang sama di Mani Urai tu, ada orang tu tak ada anak kecil, cucu pun tak ada, tapi semua pampers dia ambil belakang. Tuan-tuan, tak. Bila kita tanya buat gapo, dia kata dah orang beri ambil. Ada orang macam tu.
Ada orang bagi kat dia dapur sampai 50-60 dapur dekat rumah dia. Jadi dulu orang kata orang Kelantan tak bagus. Sekarang nampak berlaku juga kat. Sebenarnya jangan sebut Kelantan, Selangor. Dia bukan perangai negeri, dia perangai manusia lah. Jadi bila manusia itu dia dah susah pasal orang nak beri dia. Jadi kita rasa tak baik kan benda tu. Maka samalah juga kita dengan Allah. Samalah juga dengan kita Allah. Bila kita nak minta dengan dia, benda yang kita rasa kita boleh handle sendiri, kita buatlah. Maka kita guna minta tu benda yang besar, tuan-tuan. Kita belajar dengan Nabi kita. Nabi kita kan Nabi Muhammad. Semua Nabi kan ada doa special. Betul kan? Cuba tengok Nabi kita punya sabar pegang doa tu. Dia guna tempat betul-betul perlu, iaitu di padang mahsyar. Dia tak guna wenang-wenang. Nabi Nuh ada satu doa, tapi dia dah guna. Akhir sekali bila dia marah dekat kaumnya, dia minta supaya kaumnya semua dimatikan. Lepas tu apa yang berlaku kat Nabi Nuh? Menyesal. Betul kan? Jadi kita sendiri pun belajarlah daripada benda tu. Maksudnya, benda yang kita rasa kita boleh buat, tak perlulah duduk mengadu dengan Allah. Yang kita tak boleh buat, itulah yang Nabi ajar dekat isteri dia. Bila jumpa Lailatul Qadar, tak payahlah mengadu nak tukar langsir. Langsir tu beli je lah. Benda tu takkan nak beli orang Kelantan ada panggil gelang tupak dakak kan? Tak payahlah sebut malam Lailatul Qadar, makhluk Tuhan. Habis apa yang nak sebut? Minta ampun. Yang tu kamu usaha macam mana pun tak dapat. Itu yang diajar Allah, ma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Tapi orang kita dah. Kenapa malam tu qadar? Nak minta supaya bini lembut hati nak nikah seorang lagi. Nikah seorang lagi tu biasa je. Nanti abang bagi tips. Maksudnya benda tu tak apa-apa. Dia yang kita nak minta ampun, Tuhan redha, Allah terima kita. Yang tu benda besar. Jadi bila kita minta dengan Allah benda besar, Allah pun nampak kita cerdik. Dia ni bagus ni, hak besar-besar je minta dengan aku. Yang lain dia usaha sendiri. Jadi itulah yang saya jumpa daripada apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh, maka rasanya cukuplah dulu setakat hari ini. Datuk Tamizi aja saya tak boleh beritahulah setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.